Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. 10 Mei anda bersama saya Adin Hussein. Paparan utama Bulletin pagi hari ini. PJ Old Town dikelilingi kawat duri. Dua maut, dua parah kereta rempuh kedai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua maut dan dua parah selepas kereta dinaiki terbabas dan merempuh kedai di Jalan Besar Kuantan, Pahang. Dalam kejadian kira-kira jam 7.25 malam tadi, pemandu Suzuki Swift dan penumpang di tempat duduk hadapan maut di lokasi kejadian. Mangsa yang maut adalah pemandu P. Kalevanan, 35 tahun dan penumpang M. Pravindran, 18 tahun. Manakala dua penumpang yang parah di kepala, Minggan Anak Lajang, 25 tahun dan P. Morgan, 20 tahun. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Muhammad Nur Yusof Ali berkata, siasatan awal mendapati kereta dinaiki 4 mangsa itu dari Jalan Teluk Sisik ke Kuantan. Kenderaan berkenaan dipercayai hilang kawalan lalu terbabas ke kiri jalan dan merempuh sebuah kedai serta tiang. Dua mangsa yang tersepit dikeluarkan sepasukan anggota bomba dan penyelamat Kuantan. Semua mangsa dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan. Sementara mayat dibawa ke unit forensik hospital sama untuk tindakan lanjut. Pihak berkuasa mempertingkatkan kawalan keselamatan di sekitar kawasan Pekan Lama Petaling Jaya atau PJ Old Town Selangor mulai tengah malam tadi. Setakat ini belum ada sebarang pengumuman daripada pihak berkuasa sama ada kawasan berkenaan akan dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD atau bentuk kawalan lain. Tinjauan mendapati banyak laluan sekitar kawasan itu dipasang kawat duri oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selain Sekatan Jalan Raya oleh polis. Kawasan terbabit sebelum ini menjadi tumpuan kerana pasar basah yang terletak di Jalan Osman dikenapasti antara kluster penularan wabak COVID-19. Tinjauan mendapati pemasangan kawat duri turut meliputi Seksyen 2 dan Seksyen 4 PJ Old Town. Pada 5 Mei lalu, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dilaporkan berkata, 24 kes COVID-19 daripada kluster dikesan di 2 pasar di Petaling Jaya. 23 kes direkodkan di Pasar Besar Jalan Osman dan 1 kes di Pasar Taman Megah Petaling Jaya. Semalam, Bilik Gerakan COVID-19 Selangor melaporkan 9 kes baru dicatatkan dalam daerah Petaling, manakala 1 di Gombak. Seterusnya, laporan harian kes COVID-19. Kementerian Pendidikan memutuskan ada guru sekolah akan dipanggil kembali bekerja meskipun sesi persekolahan belum dibenarkan beroperasi. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, terdapat keperluan yang perlu dilakukan guru terbabit di sekolah. Walaupun sekolah belum dimulakan, tetapi ada keperluan bagi guru-guru untuk ke tempat kerja masing-masing, ke sekolah masing-masing untuk mungkin menyediakan apa saja yang berkaitan dengan pelajaran. Ya. Jadi arahan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelajaran dan jika ada apa-apa kemuskilan dan pertanyaan bolehlah menghubungi PPD. Ketika ini, sebahagian guru di beberapa negeri terpaksa pulang ke sekolah meskipun sesi persekolahan belum dibenarkan oleh kerajaan. Keadaan itu menimbulkan kekeliruan dalam kalangan tenaga pengajar berkenaan. Pihak pengurusan hotel boleh mengambil tindakan sewajarnya ke atas individu yang dikuarantin dan dikenapasti merosakkan peralatan dalam bilik hotel. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia kerana setiap individu tertakluk kepada peraturan walaupun dikuarantin di hotel. Siapa pun mereka tertakluk kepada peraturan dan undang-undang di hotel sekalipun.
Jadi kalau mereka melanggar peraturan hotel dan sebagainya dari segi undang-undang, jadi terserah kepada pihak hotel untuk mengambil tindakan kepada mereka. Saya dengar ada yang merosakkan barangan di dalam bilik hotel, ada yang merosakkan cadar dan macam-macam yang saya dengar dari segi laporannya. Jadi Khamis lalu, seorang lelaki yang menjalani kuarantin mencetuskan suasana kelam kabut apabila membakar botol cecair pembasmi kuman di lobi hotel. Dia sebelum itu merosakkan beberapa peralatan di bilik penginapannya. Gambar keadaan bilik yang bersepah selain peralatan hotel yang rosak tular di laman Facebook. Kerajaan Negeri Pahang memberikan tempoh penjelasan untuk beberapa hari pertama pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri itu yang bermula semalam. Dalam tempoh berkenaan, pasukan penguatkuasa akan memantau dan memberi penjelasan berhubung prosedur operasi standard SOP yang wajib dipatuhi premis yang ingin beroperasi. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak berkata, pasukan pemantau PKPB disertai pelbagai agensi termasuk polis dan pihak berkuasa tempatan PBT turut mendapatkan maklum balas peniaga. Hasilnya mendapati ada dalam kalangan peniaga tidak memahami sepenuhnya SOP ditetapkan. Penerangan dan nasihat diberikan sebelum tindakan tegas dikuatkuasakan. Tindakan undang merupakan last resort. Kita akan pergi dalam minggu ni, beberapa hari ini, semua penguatkuasa akan pergi ke semua premis sebanyak mungkin dan memberikan penerangan. Inilah SOP-nya, tolong patuhi. Mungkin ada yang tak familiar, saya dengar ada yang keliru, biasa sebab baru. Beliau berkata demikian selepas memantau perniagaan dan perusahaan yang dibenarkan beroperasi di bawah PKPB di kawasan perindustrian Gebeng, Pasaraya dan sebuah kelab golf di Kuantan. Katanya tindakan menutup premis yang gagal mematuhi SOP akan dilakukan bagi menjamin keselamatan orang awam dan tidak mahu ada penularan baru wabak COVID-19 di Pahang. 177 warga India yang terkandas di Malaysia dihantar pulang ke negara asal melalui misi penerbangan penghantaran pulang anjuran kerajaan negara itu. Mereka diterbangkan malam tadi melalui penerbangan pertama dari Kuala Lumpur ke Tiruchirappalli di Tamil Nadu, India. Menurut Pesuruhjaya Tinggi India ke Malaysia, Sri Mridul Kumar, 177 individu itu adalah sebahagian daripada 15,000 rakyat India di Malaysia. Mereka akan dibawa pulang ke Chennai, Kochi, Mumbai, Hyderabad dan New Delhi. Sehingga kini 5,000 rakyat negara itu telah mendaftar dengan Suruhanjaya Tinggi India ke Malaysia untuk menyertai misi penghantaran pulang. Pihak Suruhanjaya Tinggi berkenaan menyasarkan seramai 180 hingga 250 orang dibawa pulang setiap hari. Keutamaan diberikan kepada warga emas dan individu yang mempunyai kes kecemasan perubatan. Wakil Suruhanjaya Tinggi India turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan dan pihak berkuasa Malaysia kerana membantu proses berkenaan. Petugas baris hadapan negara, terutama kaki tangan kesihatan, membuktikan mereka mampu memberi khidmat terbaik kepada masyarakat tanpa mengira latar belakang kaum atau agama. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, petugas terbabit komited berjuang demi melawan pandemik COVID-19. Pengorbanan petugas kesihatan itu dihargai Datuk Dr. Nur Hisham menerusi hantaran di Twitter rasminya malam tadi. Beliau turut memuat naik beberapa gambar kaki tangannya yang melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Antara gambar berkenaan memaparkan seorang inspektor kesihatan, Syahir Razali, mendukung seorang warga emas ke pusat pemeriksaan untuk menjalani ujian COVID-19. Beliau gigih melaksanakan amanah berkenaan walaupun ketika berpuasa di bulan Ramadan. Mereka nyata tidak jemu dan komited untuk berkhidmat walaupun terpaksa memakai pakaian pelindungan diri PPE di bawah terik panas matahari. Menurut Datuk Dr. Nur Hisham, jasa dan pengorbanan yang dilakukan itu membuktikan mereka adalah wira untuk semua.
Pandemik COVID-19 dan sekatan perjalanan ke luar negara turut menjejaskan penuntut luar negara yang belajar di Pusat Pengajian Pondok di Kelantan untuk pulang ke negara masing-masing. Lazimnya, pelajar tahfiz warga negara Kemboja akan pulang ke tempat asal untuk menjadi imam solat tarawih, namun khidmat itu kali ini terpaksa ditangguhkan. 5 imam muda Kemboja itu antara 25 pelajar Pusat Pengajian Pondok di Lubuk Stol, Rantau Panjang yang tidak dapat pulang ke kampung dan bakal menyambut Aidilfitri di pusat tahfiz ini. 3 pelajar yang lain berasal dari Thailand, manakala selebihnya pelajar tempatan berasal dari Pahang dan Pulau Pinang. Kemboja ada dalam 5 orang di sini. Biasanya Kemboja ni bulan puasa dia pergi jadi imam, tetapi tahun ni tak dapat jadi imam, jadi semua ni berhenti di sini. Bagi pelajar dari kampung Cam Kemboja, Syukri Harun, mereka reda berjauhan daripada keluarga untuk menuntut ilmu walaupun julung kali akan beraya tanpa keluarga. Dia terkadang ada rasa juga, dia rasa rindu adik-adik. Biasanya kalau di sana kita adik-adik ada buat makan, kumpul-kumpul terkadang. Sedih juga lah sebab kita di sini, raya-raya pun dah kena support. Sebab kita sayang kita ni hak sama ya. Perasaan sama dikongsi Muhammad Azam Kamarudin yang berasal dari Felda Cini Pahang yang menjadi ketua pelajar untuk menjaga kebajikan rakan-rakannya. Perasaan itu memang sedih tapi tak dapat tindak. Kita kena patuh dengan peraturan KP ni lah kan. Kalau balik pun takut risiko kan. Jadi raya ke sinilah tahun ni. Seramai 50 warga emas turut menjadi penghuni pondok berkenaan. Sejak pelaksanaan PKP, pengurusan pondok turut menerima sumbangan bantuan keperluan asas. Antara yang tampil membantu, Persatuan Motosikal Versatile Kelantan Bike Sport dan syarikat Juki Ayam. Seorang lelaki berumur lingkungan 30-an dipercayai gelandangan ditemui mati di belakang sebuah rumah kosong di Jalan Pintu Pong, Kota Baru, Kelantan. Mayat mangsa ditemui dalam keadaan cedera di kepala, bawah mata dan rusuk kiri. Ketua Polis Daerah Kota Baru ACP Abdul Rahim Daud berkata, mayat dijumpai seorang lelaki kira-kira jam 12.30 tengah hari semalam. Di sebuah rumah kosong, di mana kita percaya rumah ini merupakan rumah tempat kalangan gelandangan ya, berada ataupun tinggal. Dan pihak polis yang menerima maklumat ini telah segera datang ke tempat kejadian dan dapati memang ada satu mayat lelaki Melayu. Pemeriksaan polis tidak menemui sebarang dokumen pengenalan diri mangsa. Siasatan di lokasi kejadian menemui kesan darah dipercayai ada kaitan dengan unsur pergaduhan. Seorang lelaki berusia 40-an yang dipercayai kenalan mangsa ditahan di kawasan itu bagi membantu siasatan. Mayat dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru untuk bedah siasat. Bukan sahaja menjadi tulang belakang keluarga, malah sentiasa berbakti kepada masyarakat menerusi kerjayanya. Itu sebahagian pengorbanan seorang ibu yang juga anggota pasukan bomba dan penyelamat yang masih berkhidmat demi negara. M. Usharani, 51 tahun, seorang daripada 39 anggota wanita pertama yang menyahut cabaran menyertai pasukan bomba 30 tahun lalu. Menurut Usharani, beliau menyertai pasukan bomba dan penyelamat pada Ogos 1990 hasil dorongan ibunya, Al-Retna Sami, 75 tahun. Bermula daripada kumpulan pertama, 39 anggota wanita, Usharani kini sebaris bersama 113 pegawai dan anggota wanita di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Zon Selatan. Usharani mengakui galakan dan sokongan moral ibunya membolehkan beliau bertahan dalam kerjaya mencabar itu sehingga kini. Saya masa anak saya yang sulung tu, dia memang 1 year tu, lepas lahir tu memang asyik sakit saya sampai jadi tension nak kerja. Jadi saya ambil keputusan untuk berhenti masa tu. Mak saya cakap no such thing. Kalau kau dah kerja. Ladies they need something to do, dia kata. Usharani berkhidmat bersama Unit Perkhidmatan Bantuan Perubatan Kecemasan EMRS, Balai Bomba dan Penyelamat Lakin sejak tahun 2006. Walaupun dikelilingi 121 pegawai dan anggota lelaki, selain 8 wanita, pengalaman selama 30 tahun berkhidmat sebagai pegawai pasukan penyelamat tidak sedikit pun memberikan tekanan.
kita orang nampak dia memang agak garang sebab dia memang orang lama kan. Tapi lama-lama kenal dengan dia memang caution dia sangat baik. Dekat office kalau kita minta ajar dengan dia, dia akan ajar sampai kita faham. Memang kalau dia ajar pun kita cepat faham. Sangat-sangat caution dia sangat baik. Lepas tu dia seorang ibu yang penyayang. Dekat balai ni semua macam anak dia. Sempena Hari Ibu, Usyarani bersyukur kerana keluarganya amat memahami tuntutan kerjaya yang diceburinya. Dua anaknya yang berusia 19 dan 25 tahun itu sudah biasa dengan kesibukan dan komitmennya. Terima kasihlah atas segala pengorbanan terhadap keluarga dan terhadap masyarakat, because nobody had said this to you. So thank you. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan luar negara. Satu lagi kematian dicatatkan Thailand akibat COVID-19 dengan 4 kes baru direkodkan semalam. Ia menjadikan jumlah kumulatif setakat ini 3,004 kes dengan 56 kematian. Kematian terkini membabitkan seorang lelaki rakyat Thailand berusia 68 tahun dari Bangkok yang didiagnosis susulan jangkitan virus itu pada pertengahan Mac. Tahap kesihatannya semakin merosot dengan kegagalan buah pinggang dan jangkitan dalam darah. Jurucakap Pusat Pentadbiran Situasi COVID-19 CCSA berkata pihak kesihatan sedang mempergiat pengesanan aktif kes di negara itu. Setakat ini kira-kira 8,000 ujian telah dijalankan di 4 wilayah iaitu Bangkok, Yala, Phuket dan Krabi. Gara-gara enggan menjalani saringan kesihatan, 34 warga Thailand termasuk 6 kanak-kanak ditahan kerana menyelinap masuk ke negara berkenaan dengan menaiki motosikal melalui lorong tikus di sempadan Thailand-Malaysia. Tindakan itu dilakukan dalam 2 operasi yang menyaksikan pihak berkuasa turut merampas 18 motosikal. Dalam operasi berkenaan, suspek terbabit ditahan di kawasan hutan di Sabayoy Songkla, Bampiran Sempadan Thailand, Malaysia. Menerusi operasi Khamis lalu, pihak berkuasa Thailand menahan 5 rakyat negara itu termasuk 4 wanita. Mereka ditahan bersama 3 motosikal di sebuah hutan di Natawi Songkla. Semua yang ditahan dipercayai daripada kumpulan yang sama. Menurut pihak berkuasa terbabit, individu berkenaan cuba menyelinap masuk dengan cara itu kerana tidak mahu melalui proses saringan kesihatan di pintu masuk sempadan. Mereka yang ditahan dibawa untuk melakukan saringan COVID-19 serta diarahkan menjalani kuarantin 14 hari. Pihak berkuasa Thailand kini mempergiatkan kawalan sempadan terutama lokasi yang dikenal pasti sebagai laluan tikus. Turki sekali lagi mengenakan perintah berkurung 2 hari di 24 wilayah bermula tengah malam tadi bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Agensi berita Anadolu melaporkan antara wilayah berkenaan termasuk Ankara serta Adana, Diyarbakir, Gaziantep, Istanbul dan Izmir. Bagaimanapun, warga emas berusia lebih 65 tahun dibenarkan keluar rumah pada 10 Mei antara jam 11 pagi dan 3 petang dengan syarat mematuhi jarak sosial serta memakai penutup hidung dan mulut. Kanak-kanak di bawah umur 14 tahun pula dibenarkan keluar pada 13 Mei dalam jangka waktu sama, sementara remaja 15 hingga 20 tahun boleh keluar rumah pada 15 Mei. Turki sebelum ini mengenakan peraturan duduk di rumah untuk mereka berusia lebih 65 tahun pada 21 Mac, sementara mereka di bawah umur 20 tahun sejak 3 April. Turki mencatatkan 3,689 kematian akibat COVID-19, lebih 86,000 pesakit sembuh dan 135,569 kes positif. Sementara itu, di Moskow, Rusia, seorang maut akibat kebakaran sebuah hospital yang merawat pesakit COVID-19. Kira-kira 200 pesakit lain sempat diselamatkan. Media tempatan melaporkan api dapat dikawal pihak bomba dan telah dipadamkan sepenuhnya. Datuk Bandar Moskow mengesahkan insiden itu dan semua pesakit yang terjejas diarahkan dipindahkan dengan kadar segera ke hospital Bampiran. Bagaimanapun, daripada jumlah diselamatkan, belum dapat dikenal pasti bilangan sebenar pesakit yang menghidap COVID-19. Siasatan lanjut giat dijalankan.
besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin dikongsikan, email ke news@tv3.com.my. Pertingkatkan amalan terutamanya membaca Al-Quran pada hari yang penuh barakah ini. Salam nuzul Quran dari kami di Bilik Berita TV3. Dan juga sebelum berundur, selamat Hari Ibu diucapkan kepada seluruh kaum wanita yang diraikan. Saya Adin Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.